Hello Sintok. Kami kembali kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kepada anda yang terus setia memilih UUM Today untuk kita dengarkan dan juga kita bawakan pelbagai perbincangan ilmiah dan juga secara santai sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan sekalian mengetahui dengan lebih lanjut tentang Universiti Utara Malaysia UUM. Bila kita sebut tentang pemilihan universiti mana nak sama belajar ni, ini terutama adik-adik kita yang mungkin sedang belajar di peringkat SPM ke ataupun yang dah nak siap diploma dah ni, nak masuk ke peringkat ijazah sarjana muda, nak pilih universiti mana pula. Saya teringat ada satu baik-baik kata indah yang menyebut mana mungkin kita boleh bandingkan bulan dan matahari kerana keduanya bersinar di waktu yang berbeza. Mana mungkin kita boleh bandingkan universiti ini dengan universiti ini kerana masing-masing punya kepakaran, kehebatan dan keunikan yang berbeza-beza. Jadi ini penting sebenarnya, kita kena tanya diri kita, kita cenderung ke arah mana dan mungkin universiti ini akan mempermudahkan jalan untuk kita dapat ilmu dan akhirnya dapat mencipta kejayaan di peringkat kerjaya nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di Hello Sintok, kami saban waktu sebenarnya nak bawakan setiap bidang-bidang kepakaran yang ada di UUM ini untuk mereka, tetamu-tetamu saya berkongsi apakah kelebihannya, bagaimana nak apply dan apa sebenarnya yang anda akan belajar di setiap bidang yang kita nak bawakan. Dan sesi ini kita sangat-sangat bertuah kerana saya rasa ini pusat pengajian yang menarik juga untuk kita bincangkan. Dan barisan tetamu saya pun otai-otai semuanya ni. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tiga tetamu saya. Saya mulakan yang hujung sana. Ni otai kita ni. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Bakri bin Mat, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa. Kita sebut SOIS. 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 Apa khabar Prof. Madya Doktor? Baik, Alhamdulillah. Sihat Senyuman tu manis Ceria. Ceria. Hari ni ada kelas ke? Minta maaflah mengganggu masa sekejap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua dah selesai. Alhamdulillah. Baik. Dan hari ni ada dua bunga. Kita di sebelah tengahnya, di tengahnya kita ada Dr. Syazwanis Syukri, pengerusi program Sarjana Muda Hal Ehwal Antarabangsa, juga dari Pusat Pengajian Antarabangsa. Dan kita di sebelah saya ni kita ada Dr. Nurliza Hamir Bashar yang merupakan pengerusi program Pasca Siswazah, juga perniagaan antarabangsa dari Pusat Pengajian Antarabangsa. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Sihat, Oh, dia punya pemilihan color bagus kita agak gelap dengan terang, mereka striking. Baik. Bila kita sebut tentang Pusat Pengajian Antarabangsa SOIS ni, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi saya rasa ini ruang untuk kita bagi pengenalan kepada penonton kita, adik-adik ke ataupun siapa saja yang teringin nak sambung dalam bidang pengajian antarabangsa ni. Apa sebenarnya SOIS ni dan apa yang ditawarkan di SOIS? Betul. Terima kasih host. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama, terima kasih kerana menjemput SOIS datang ke program Hello Sintok. Sedikit tentang SOIS ya. SOIS terbina daripada dua bidang utama, iaitu bidang hal antarabangsa dan pendidikan antarabangsa. Dan sebagai satu institusi, kita terbentuk daripada proses persetujuan semula yang berlaku, yang membentuk Fakulti Pengajian Antarabangsa, kemudian bertukar menjadi Pusat Pengajian Antarabangsa pada tahun 2011 di bawah bumbung UUM Kolgis. SOIS sebagai satu pusat pengajian, kita dibina dengan visi yang jelas untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam kedua bidang ini di rantau Asia. Dan kita menyediakan pelajar untuk menjadi warga negara yang berdaya saing dalam komuniti global. Sedikit tentang kepimpinan kita. Kita buat masa ini dipimpin oleh Profesor Madya Dr. Nazaria Osman sebagai dekan yang memacu perkembangan SOIS untuk tempoh 2 tahun terakhir ini. Baik. Dan dari sudut tenaga akademik dan pelajar di bawah SOIS, mungkin kita boleh tahu berapa ramai sebenarnya yang mengajar dan yang tengah belajar. Okey. Terima kasih Ros. Sebenarnya bersama dengan saya ialah dua bunga yang juga merupakan tenaga pengajar utama yang membentuk menjadi latar belakang SOIS. Di SOIS kita ada seramai 58 orang tenaga akademik yang menguasai pelbagai bidang ilmu, khususnya menjurus kepada niche area kami bidang pengajian antarabangsa dan pengajian antarabangsa. Manakala pelajar yang berdaftar di SOIS ketika ini adalah seramai sekitar 1,700 orang, dengan 18% adalah terdiri daripada pelajar luar negara. Jadi perlu saya tegaskan, kita juga merupakan antara tarikan utama pelajar luar negara ke UUM. Wah, 18% Ya. Okey. Baik. Itu dia.
sedikit pengenalan awal tentang Pusat Pengajian Antarabangsa SOIS dan Doktor, saya bersembang dengan bunga kita boleh tak ya? Okay. Silakan. Baik, Dr. Syazwani lah. Mungkin sebagai pengerusi program Sarjana Muda Hal Ehwal Antarabangsa, dari sudut skopnya dan juga program-program yang ditawarkan secara khusus di bawah Hal Ehwal Antarabangsa, kalau kita boleh kongsikan. Okey, terima kasih host ya. Kalau saya boleh discuss sikit tentang program yang kami tawarkan di bawah Jabatan Hak Ehwal Antarabangsa, kami menawarkan 6 program. Iaitu 1 program sarjana muda, 2 program sarjana secara kerja khusus, 2 program sarjana secara penyelidikan dan juga 1 program ijazah doktor falsafah atau PhD. Okey, antara yang diterangkan tadi itu yang mana yang paling glamour ke ataupun yang sentiasa mendapat permintaan tinggi daripada pelajar-pelajar ke ataupun yang paling yang sentiasa paling glamour susah juga nak jawab tapi susah juga, semua glamour. Semua glamour. Sebab di Malaysia I would say that program kami agak unik kerana tak banyak universiti di Malaysia yang menawarkan program hal ehwal antarabangsa. So kami menawarkan pengurusan hal ehwal antarabangsa dengan pengurusan. So kami ada perkataan management tu. So dia agak unik lah. So program ijazah sarjana muda kami agak popular. So we have kami ada pelajar sekitar 300 dalam satu intake. And then untuk program sarjana juga kami menawarkan 4 program dan kami boleh katakan bilangan pelajar agak ramai dan juga program PhD kami juga mendapat sambutan yang agak menggalakkan terutamanya daripada pelajar-pelajar daripada Eropah, Timur Tengah ada, Indonesia, Nigeria, Somalia dan sebagainya. Tak, bila sebut tentang program tu jarang ditawarkan oleh universiti lain, Hal Ehwal Antarabangsa tadi. Apa skopnya? Kita nak bagi pengenalan kepada semua. Sebenarnya Hal Ehwal Antarabangsa ni dia tentang apa bila mereka belajar? Betul. Soalan tu bukan host saja yang tanya ya. Student pun tanya dengan saya bila masuk ya. Apa yang kita akan belajar doktor? Soalan ni biasa. So untuk menjawab soalan tu mungkin saya boleh explain sedikit lah. Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa ni masa saya belajar dulu pun saya tertanya-tanya apa saya akan belajar. So skop dia lebih kurang kami akan belajar tentang hal ehwal antarabangsa, politik ekonomi antarabangsa, kajian sempadan, undang-undang antarabangsa. So dia sebenarnya agak luas mencakupi segala bidang lah. Dia tak tertakluk kepada just hubungan antarabangsa saja tapi kami juga belajar tentang domestik, isu tentang undang-undang laut. Kami juga ada pakar dalam undang-undang laut. Dan selain itu kita juga belajar tentang kajian sempadan, kajian isu-isu non-traditional security, apakah isu-isu ancaman yang menjejaskan keselamatan negara buat masa sekarang contohnya. Antara skopnya lah. Okey. Wah, itu menarik sebenarnya. Menarik sebenarnya. Dan bila disebut begitu saya dah boleh bayangkan apa ruang kerjayanya. Ya, betul. Itu kita cerita lepas ni. Baik. Dan berbeza dengan Dr. Nurliza, lebih kepada perniagaan antarabangsa. Adakah itu sangat totally different dengan Dr. Syazwani tadi? Mungkin boleh cerita lanjut. Okey. Untuk perniagaan antarabangsa memang mempunyai sangat perbezaan dengan hal ehwal antarabangsa kerana kita memfokuskan kepada bidang perniagaan tetapi kita melihat kepada perspektif global. Di dalam pengkhususan perniagaan antarabangsa kita tawarkan 4 program iaitu untuk ijazah sarjana muda, Bachelor in International Business Management. Kita ada 2 program untuk master iaitu menggunakan kaedah pendidikan dan kaedah kerja khusus dan kita menawarkan 1 program untuk doktor falsafah ataupun PhD di dalam bidang perniagaan antarabangsa, tetapi calon-calon boleh memilih untuk memfokuskan kepada pelbagai bidang yang berkaitan dengan perniagaan antarabangsa seperti untuk membuat kajian berkaitan dengan syarikat multinasional, logistik antarabangsa, cross cultural management berkaitan dengan budaya dan pelbagai bidanglah yang melibatkan perniagaan antarabangsa. Fokus dia memang meliputi skop global yang sangat luaslah, memandangkan sekarang permintaan untuk program perniagaan antarabangsa mendapat permintaan yang sangat tinggi sehingga ada waktunya kami terpaksa menolak permohonan daripada pelajar-pelajar luar negara. Kerana program untuk perniagaan antarabangsa telah mendapat pengiktirafan daripada pihak luar negara iaitu AACCSB. Association Advanced Business School. Kalau di peringkat sarjana muda tadi disebut, ada berapa tadi saya lupa? 1 program untuk ijazah sarjana muda 1 jadi dia tak ada pilihan sangatlah. Dia memang akan directly cuma di peringkat master. Dia ada 2 mode iaitu kaedah hak pendidikan ataupun menggunakan kaedah kerja khusus. International business. Mungkin host kalau saya boleh menyambut sedikit. Panggil Syaril je lah. Syaril. Kita di SOIS sebenarnya menjadi institusi yang menjadi payung kepada elemen antarabangsa itu. So, ia ditranslatekan dalam bentuk perniagaan dan juga hal ehwal antarabangsa.
dan kita adalah kita menawarkan program sifat interdisciplinary. Itulah key karakteristik. So dia rentas disiplin. Mungkin sedikit di bidang international business akan menyentuh bidang haluan antarabangsa. Contohnya bila perbincangan tentang dengan antarabangsa membabitkan isu Ukraine crisis. So secara tidak langsung dua bidang ini akan saling berkait di antara satu sama lain. Cuma doktor, bila pemilihan pelajar-pelajar nak masuk ke universiti, macam analogi saya tadi kan, mana boleh kita bezakan bulan dan matahari sebab masing-masing bersinar di waktu yang berbeza. Kadang-kadang universiti masing-masing ada tawarannya. International business ada juga ditawarkan di universiti lain. Kalau doktor boleh kongsikan dengan kita kelebihan UUM bawakan bila kita sebut tentang Southeast ni, apa antara elemen utama yang menjadi daya penarik UUM? Kita kembali kepada asas kenapa UUM diwujudkan. Okey. Bila kita reflect kembali bagaimana terbentuknya UUM, key konsepnya ialah kata kunci ialah management. Jadi program kita dilahirkan, dibentuk, diwujud, dirangka dan mengambil kira elemen niche management itu. Dan ini yang saya boleh katakan menjadi keunikan program kesemua program di UUM, dan itu termasuk program international business dan juga pengurusan haluan antarabangsa. Jika kita lihat program di tempat-tempat lain, elemen pengurusan itu tidak dirangkumkan dengan terminologi antarabangsa. So kita sarjana pengurusan haluan antarabangsa. Pengurusan itu kita tinggalkan. Manakala perniagaan antarabangsa, pengurusan perniagaan antarabangsa. So inilah saya nampak suatu yang kita boleh tawarkan menjadi niche, menjadi elemen yang menceriakan, yang menjadi tarikan kepada pelajar untuk memilih kami di UUM, khususnya di SOIS. Okey, menarik. International studies, dia skopnya sebenarnya sangat luas sebenarnya. Kalau Dr. Syazwani sendiri melihat kelebihan ataupun keistimewaan sebenarnya yang cuba ditawarkan oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa sendiri bila kita sebut tentang program-program di bawah ini, selain daripada apa yang doktor cerita tadi, apa lagi sebenarnya yang perlu diketahui oleh para pelajar bila mereka nak pilih bidang hal ehwal antarabangsa ini sendiri? Terima kasih Encik Syaril. Seperti saya tambah sikit yang Dr. Bakri sebut tadi, selain kita ada elemen management itu, kita ada banyak program ni sebenarnya di universiti di Malaysia, ada lebih kurang 5 atau 6 universiti yang menawarkan khusus ini, tapi seperti Dr. Bakri kata, kita tiada elemen management. So itu adalah kelebihan kita lah. Alright. Dan selain itu, kenapa program kita agak sellable, I would say, sebab kita juga ada menawarkan program mobility. Mobility ni student exchange. Itu salah satu tarikan kepada pelajar sebenarnya bila kita buat promosi. Pelajar berpeluang untuk pergi ke negara luar seperti Indonesia, France, Turki untuk melanjutkan pelajaran about lebih kurang 6 bulan. Kan, lepas tu bila balik boleh sambung macam biasa di UUM. So itu adalah salah satu daya penarik saya rasalah kepada program Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa. Selain itu, kalau saya boleh cakap juga, kita punya program ni diperakui oleh MQA, which is important diperakui oleh MQA, dan kita juga mempunyai bidang kepakaran yang pelbagai tentang kami punya academic staff lah. So ada yang pakar dalam food security, keselamatan makanan, keselamatan maritim, politik dunia, dan kita punya pakar academic staff ni dia banyak keluar dalam TV. Kalau Encik Syaril perasan, TV mana bila ada isu-isu di Malaysia kan, orang sebelah bersama orang sebelah bersama lah, right? Kita ada kepakaran pelbagai, so kita agak menonjol mungkin daripada universiti-universiti lain di Malaysia. Selain itu, saya rasa kelebihan kami adalah kami juga menerima banyak pelajar daripada luar negara. I would say kita punya pelajar adalah yang tertinggi di UUM di kalangan international student, ya Dr. Bakri. So pelajar termasuklah daripada Somalia, Nigeria, Indonesia, China dan sebagainya lah. Mereka memang pilih UUM. Mereka memang pilih UUM walaupun kami jauh. Di rimba hijau. Ilmu itu tidak ada batasnya. Betul. Kan. Tak dapat datang ke sini, ada segmen lain yang kita boleh bawakan. Cuma kalau bab perniagaan, dia nak kata berbeza total tu ada kaitan juga dengan hal ehwal antarabangsa. Tetapi bila sebut tentang perniagaan antarabangsa tu, sebenarnya apa yang mungkin pelajar-pelajar boleh jangkakan bila mereka sambung dalam bidang pengajian ni, Doktor? Okey, terima kasih Encik Syaril. Untuk perniagaan antarabangsa ni, keistimewaan untuk perniagaan antarabangsa ni, kalau kita boleh lihat, dia akan memfokuskan kepada perspektif yang lebih luas berbanding dengan kalau
untuk Master of Business Administration kan. Dia mungkin hanya memfokuskan untuk pasaran tempatan. Tapi kalau perniagaan antarabangsa ia lebih perspektifnya lebih holistik dan lebih bersifat global. Jadi pelajar-pelajar ni kalau memilih perniagaan antarabangsa, kebanyakan pelajar-pelajar memilih perniagaan antarabangsa ini datang daripada negara-negara seperti China, daripada UAE, daripada Nigeria. Dan sekarang ni kita menerima banyak kemasukan pelajar antarabangsa daripada China yang memiliki perniagaan sendiri dan juga memiliki perniagaan yang telah diusahakan bersama keluarga. So dia orang datang untuk menimba ilmu, untuk mengembangkan lagi perniagaan yang telah sedia ada di negara mereka. Kita menerima banyak sangat permintaan dan sebagaimana saya katakan tadi, sehingga ada satu waktu pihak SOIS terpaksa menolak permohonan tersebut kerana kita mempunyai kepakaran yang ramai tetapi agak terhad lah. Kerana kita mempunyai akreditasi daripada luar negara dan mempunyai had untuk penyeliaan. Maksudnya contoh seorang pensyarah hanya dibenarkan menyelia 6 orang pelajar sahaja untuk perniagaan antarabangsa. Kerana dikawaselia oleh pihak CAA CSB. Oh, itu yang jadi terhadnya. Ya. Jadi dia mengawal dari sudut kualiti. Betul. Dalam arti kata lain, first come first. Betul. Berapa tadi? Satu penyelia untuk? Satu pensyarah hanya dibenarkan menyelia 6 pelajar PhD sahaja. Tidak boleh lebih. Terhadlah. Betul. Jadinya, ialah pelajar yang datang tu pun mereka akan dapat keselesaan sikitlah. Boleh berjumpa selalu dan sebagainya. In term of quality lah kan, pemantauan daripada pensyarah dan sebagainya. Baik. Dan saya nak tahu juga daripada Dr. Bakri, ini tentang strategi UUM sendirilah. Kalau kita tengok bagaimana nak memastikan pelajar mendapat ilmu yang terbaik dari pensyarah dan sebagainya. Saya rasa ini part yang sangat kritikal juga sebab inilah sebenarnya yang akan menyebarkan ilmu, tetapi keunikan sesebuah universiti adalah bagaimana strategi yang ditawarkan itu sendiri, Doktor. Terima kasih. Di SOIS kita menekankan kepada beberapa strategi. Antaranya adalah pengukuhan aspek penyelidikan dan juga consultation yang secara berterusan. Ini penting kepada pensyarah, tenaga akademik untuk membolehkan mereka menguasai bidang ilmu dan dapat memanfaatkan ruang engagement di luar untuk memperkayakan diri mereka dengan knowledge, dengan informasi yang terkini. Dan ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pelajar. Yang kedua adalah bagaimana kita merangka kerjasama aktiviti kolaboratif dengan rakan-rakan akademik, industri, research institute di luar negara, di dalam negara. Dan hasilnya kita bawa kepada ke SOIS yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar. Sebentar tadi Dr. Syafsanda menyebut tentang program mobility. Pelajar di SOIS juga adalah di antara kita dikenali sebagai pelajar yang sangat aktif terlibat dengan program mobility, merantau ke pelbagai negara di seluruh dunia. Kita menghantar pelajar ke Jepun, ke Korea, ke Taiwan, ke negara jiran kita, Indonesia, Thailand. Dan manfaat ini boleh dirasakan oleh pelajar-pelajar yang berdatang ke SOIS hasil daripada collaborative effort yang kita lakukan. Dan yang seterusnya adalah tentang hubungan erat dengan alumni. Kita sangat-sangat menghargai alumni kita dan mereka bertebaran di merata pelosok di seluruh dunia. Dan mereka memberikan kerjasama sumbangan yang sangat baik untuk pembangunan di SOIS. Kita secara rutin memanggil mereka, menjumpa mereka untuk berkongsi pengalaman. Dan pengalaman itulah yang kita transferkan kepada pelajar kita untuk membolehkan mereka mendapat peluang mengetahui tentang perkembangan di luar. Dan inilah mungkin ke depan membolehkan mereka masuk ke arena kerjaya dengan baik. Baik. Ya. Kerjaya keyword tadi yang disebut, itu yang kita akan bincangkan dengan lebih detail. Sebab akhirnya, belajar bidang apa pun, student biasalah kan, nanti doktor saya nak jadi apa? Itu soalan yang biasa diajukan. Jadi kita nak tahu juga dari sudut international studies ni, apa hala tuju dan juga apa skop yang mungkin bakal mereka bayangkan bila mereka tamat belajar nanti. Semua itu tiga tetamu kita akan kongsikan selepas kita berjeda seketika. Jumpa selepas ini dalam Hello Sinto.
Muhammad Syarul Azni and I'm graduated from Faculty of International Studies, majoring in International Affairs Management. Currently, I'm working as a Commercial Excellence Manager in Media Prima Group Berhad, and I would like to thank all the lecturers in helping me to shape my leadership skills and my soft skill capabilities. Thank you to all. From the School of International Studies itself, the lecturers are very supportive. I would like to say thank you very much to the School of International Studies for making me who I am today. Thank you to the lecturers. I hope that this school will continue being one of the prestigious schools in the whole Malaysia. Hello Sintok, apa khabar? Ini bukan untuk orang Sintok saja tahu. Kami dekat Sintok, tapi yang menonton dan ilmu ni kita harapkan disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri, negara dan dunia lah. Itu yang kita harapkan. Baik, hari ini kita nak cerita tentang Pusat Pengajian Antarabangsa SOIS, dan tadi 20 minit yang pertama banyak dah dia diceritakan tentang apa yang ditawarkan, apa antara strategi dan kelebihan utama yang dibawakan oleh barisan pengajar-pengajar di UUM sendiri. Cuma untuk sesi ini mungkin kita boleh tengok juga dari sudut strategi bagaimana kolaborasi dan juga ruang-ruang kerjaya yang mungkin bakal diperoleh oleh anda yang ingin melanjutkan pengajian di UUM. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada barisan panel kita, doktor semua. Okey. 20 minit lagi boleh? Dia nak ambil masa doktor ni, dia kena minta izin dulu sebab masing-masing jadual penuh. Ada yang mengajar sahaja, ada yang ada jawatan pengurusan dan ada yang macam-macam lah kan. Bahkan orang kata pensyarah ni bukan mengajar saja, dialah yang jadi kaunselor, pakar motivasi. Ada juga yang pasal kewangan murid-murid pun kena. Semua benda kan. Allahu Akbar. Kebajikan. Dah senyum ni, itulah pengalaman mereka. Baik, saya Dr. Syazwani. Saya nak tahu tentang di peringkat hal ehwal antarabangsa contohnya. Apa kolaborasi, apa kita sebut sebagai networking yang cuba dibuat oleh pihak jabatan sendiri dalam pada para pelajar ni, selain daripada mereka belajar, sebenarnya mereka diberi pendedahan tentang kolaborasi dengan agensi-agensi luar ni. Terima kasih Encik Syahril. Saya maklum tadi kita ada 6 program dan kita ada 4 program master ataupun sarjana, 2 program sarjana ditawarkan secara kerja khusus dan 2 program sarjana ditawarkan secara penyelidikan. So untuk 2 program sarjana secara kerja khusus, kita ada sarjana sains pengajian strategik dan sarjana sains politik ekonomi antarabangsa. Manakala 2 program sarjana secara penyelidikan, kita ada sarjana sastra hubungan antarabangsa dan sarjana sastra sains politik. Menariknya untuk program sarjana sains pengajian strategik, kami ada collaboration dengan beberapa agensi kerajaan. Satunya yang cukup kami proud of mungkin kami menawarkan program in-house sarjana kepada Kementerian Luar Negeri, Puspa Putra. Iaitu kami menawarkan program ini terus kepada 16 orang diplomat yang mengambil memang enroll dalam program sarjana kami lah. So buat masa sekarang mereka sedang dalam proses menamat pengajian. I believe dah semester yang terakhir, insya-Allah. Dan satu lagi program kami yang pengajian strategik yang kami berbangga jugalah kan Cik Syahril. Kami ada kolaborasi dengan IPK Perlis. So kami telah ada 30 pelajar IPK Perlis yang telah selesai menamatkan pengajian mereka dalam sarjana pengajian strategik, dan kami ada 30 pelajar yang sedang menjalani sarjana pengajian strategik dan dijangka akan tamat dalam masa yang terdekat juga insya-Allah. Jadi mereka daripada IPK Perlis tadi? IPK Perlis dan kami ke sana mengajar mereka. Okey. Boleh juga kolaborasi sebegitu kan? Mereka menyediakan pelajar dan UUM terus menyediakan tenaga pengajar. Kami buat master in-house. Kami pergi dan cater keperluan agensi-agensi berkenaan. Baik. Itu menarik. Saya tertarik dengan sarjana apa tadi? Sastra yang sains politik tadi? Sastra sains politik, betul? Sastra sains politik kan? Politik, betul. Kenapa disastrakan tu? Itu mungkin the art of science politik. Itu nama yang dipilih lah. Sains politik memang itulah nama yang didaftarkan lah. Dia mula dilahirkan dulu kan. Semua sains politik kan, doktor.
ini menarik sebenarnya kan. Saya di media kan, kita bila ada sesuatu perkembangan semasa, maka orang-orang yang power dalam analisis sains politik, maka kita akan panggil bagi pencerahan. Dan kebanyakannya UUM sebab you all melahirkan akademia yang bagus dalam bidang sains politik. Sains politik penyertaan ramai tak? Kalau saya boleh tambah, sarjana sastra sains politik yang kita tawarkan adalah program secara penyelidikan. Penyelidikan lah. Inilah menjadi tarikan kepada mereka-mereka yang sedang bekerja kerana beruang kepada mereka melakukan penyelidikan while masih berada dalam keadaan dalam servis di pejabat masing-masing. Dan kita berjaya menarik minat ramai candidates, calon ya. Daripada pelbagai latar belakang yang sedang practicing dalam pelbagai agensi. Ini kita facilitate dan ramai di antara mereka yang telah berjaya menamatkan pengajian. Dan kita sedang merangka lagi rangka kerjasama untuk membolehkan mereka yang sedang aktif di dalam industri untuk bersama-sama dengan kita di SOIS untuk kedua-dua bidang, bukan setakat tadi kita sebutkan dalam bidang sains politik saja. Tapi sebenarnya dalam bidang lain, kerjasama contohnya dengan KLIC. KLIC stand for Kuala Lumpur International Economic Kuala Lumpur International Economic Chamber of Commerce. Yang mana kita akan menawarkan nanti program pada peringkat PhD dengan potensi pengambilan yang agak menarik bermula pada dalam tempoh yang terdekat ini. Itu di antaranya. Dan kembali kepada poin in-house program, memang menjadi suatu misi SOIS untuk meneruskan program-program seperti ini yang kita yakin itu adalah way forward kepada program dan juga proses pengajian untuk terus berkembang. Betul. Oh, maksudnya UUM tidak hanya mengekalkan program-program asal tetapi tengok juga trend dan ada program-program yang perlu diwujudkan atas alasan diperlukan dalam sentimen semasa. Okey, itu sangat menarik. Dan kita masuk ke bab yang paling utama yang kita nak sembang pada hari ini adalah ruang-ruang ataupun prospek kerjaya kepada graduan yang belajar. Tak kiralah sarjana muda ke, master ke, PhD, pastinya master PhD biasanya nak peningkatan kerjaya, tetapi sarjana muda mereka melihat peluang kerjaya. Kalau di pihak perniagaan antarabangsa ni, apa yang boleh dibayangkan? Okey, kalau di pihak perniagaan antarabangsa ni Cik Syarif, kebiasaannya ataupun kita tengok pada alumni UUM sebelum ni, ramai yang telah berjaya mendapatkan pekerjaan yang saya boleh katakan baik, iaitu antaranya mereka telah berkhidmat di MITI, ada sebahagian telah berkhidmat di Matrik, bahagian bidang perniagaan antarabangsa menguruskan berkaitan pengurusan ekspor, import, memang sangat memang berkenaan dengan perniagaan antarabangsa. Dan sebahagiannya juga telah berjaya mendapat pekerjaan di Port Klang, dekat Penang Port, dan ada juga yang memulakan perniagaan sendiri, dan kebanyakannya juga menyertai syarikat multinasional seperti Nestle. Semua antarabangsa lah. Ya, semua yang melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa. Baik. Sebab latar belakang dia memang pengkhususan pengajaran yang disediakan oleh pihak UUM di dalam perniagaan antarabangsa memang betul-betul memfokuskan para pelajar ni dengan latar belakang yang kukuh untuk menerajui dunia kerjaya yang semakin mencabar pada masa kini lah. Saya lupa nak tanya tadi sebab dia perniagaan antarabangsa di peringkat sarjana muda. Contohnya yang nak apply-nya adalah lepasan diploma dari bidang apa yang sebenarnya bila yang tengah menonton sekarang ni, kalau nak masuk international business ni mereka kena ada diploma apa ataupun dia lebih terbuka? Kebanyakannya diploma pentadbiran perniagaan yang saya dapat permohonan lah yang saya dapat lihat. Kebanyakan permohonan datang daripada pelajar diploma bidang perniagaan. Ada juga daripada bidang banking, finance. Bila kita tanya pelajar ni, kenapa nak tukar daripada finance kepada international business? Mereka menyatakan kepada saya sebahagiannya kerana dia orang kata dia orang yakin bahawa bidang perniagaan antarabangsa ini mempunyai prospek yang lebih luas pada masa akan datang. Dia nampak dia mungkin nampak. Baginya mungkin lebih mudah mendapat pekerjaan. Satu lagi untuk ni. Maaf seronok perniagaan ni. Contohnya kan, international business ni dia menarik untuk usahawan-usahawan ataupun mereka yang dah berniaga nak kembangkan di peringkat antarabangsa. Kalau mereka tak ada
diploma ke ataupun ijazah dalam bidang perniagaan. Tapi mereka ni dah berniaga lama dah ni. Tapi nak belajar, nak kembangkan perniagaan ke peringkat antarabangsa. Itu pun boleh dikira untuk menimba ilmu. Okey, sekarang ni pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah memberi ruang atau membuka ruang kepada orang kata apa, mungkin bakal-bakal pelajar yang mungkin hanya mempunyai CJ Pelajaran Malaysia, tetapi mereka mempunyai bidang orang kata apa, pengalaman yang berkaitan mungkin dalam 10 tahun dan ke atas dalam bidang yang berkaitan. So mereka juga diberi peluang untuk memohon melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang perniagaan antarabangsa, tetapi perlu dan wajib melalui proses temu duga ataupun orang kata apa, ada sedikit peperiksaan dan ujian yang akan dijalankan oleh pihak apel. Jadi pihak apel ini akan melakukan sesi temu duga dan mungkin ada ujian ringkas dan sebagainya. So apabila mereka lulus daripada ujian di pihak apel, so mungkin akan diterima masuk untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Penting kita bagi tahu benda ni sebab kadang-kadang yalah orang kita ni dia suka berniaga. Pengalaman dah dekat 20 tahun tapi nak sambung buat diploma balik macam malas. Contoh dia mungkin boleh buat ijazah terus dengan convert pengalaman tu, tapi adalah syarat-syarat dia itu kita kena bagi tahulah. Dan itu tentang perniagaan antarabangsa. Kalau prospek untuk hal ehwal antarabangsa pula apa yang kita boleh bayangkan? Terima kasih Encik Syahril. Untuk pelajar-pelajar graduan Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa, sebenarnya pelajar-pelajar kami menceburkan diri dalam pelbagai bidang kerjaya lah. Not limited kepada certain kerjaya sahaja. Dan selalunya bila tanya nak jadi apa, contoh dia tanya saya, student akan jawab saya nak jadi duta. Selalunya hal ehwal antarabangsa ni dia memang lebih related kepada hal-hal diplomatik lah yang kita ajar dalam kelas. So memang pelajar akan ada dalam kepala dia, saya nak jadi duta. So itu salah satu prospek kerjaya lah. And in fact memang kita ada alumni kita yang sekarang sedang berkhidmat di kedutaan dan juga pejabat konsulat di Kuwait, Nigeria, kita ada di China and Indonesia, ada juga di Bangkok kan? Lagos, Nigeria. Dan selain tu kita juga pelajar kita juga boleh menceburkan diri dalam bidang kerjaya seperti syarikat multinasional. Dr. Nuriza mention just now. Sama juga untuk pelajar hal ehwal antarabangsa, pelajar-pelajar kami ada yang sekarang sedang berkhidmat di MITI, Matrade dan agensi-agensi kerajaan bukan kerajaan lain seperti Suhakam, Mercy, dan kita juga ada alumni yang sedang berkhidmat di ASEAN Secretariat di Indonesia. So itu antara bidang-bidang prospek lah kerjaya kepada pelajar hal ehwal antarabangsa. Kalau dulu kan doktor, kalau nak belajar tentang hal ehwal antarabangsa ni, kita ingat dulu kalau dalam kerajaan wataknya PTD lah, pegawai watak diplomatik. Masa tu nak kena ambil course diploma dekat Intan dan sebagainya kan. Rupanya universiti pun kita tawarkan ilmu itu. Mungkin dari sudut skop yang lebih luas, doktor sendiri sebagai kepala dekan melihat kejayaan-kejayaan alumni yang lalu, terutama dalam ruang kerjaya dalam bidang ni. Saya bercakap mewakili SOIS keseluruhan ya. Dan saya rasakan kita SOIS ya berbangga dengan kejayaan warga kita. Alumni kita yang saya gunakan term mereka bertebaran di seluruh dunia. Alhamdulillah. Ada yang melaporkan daripada maklumat yang kita dapat hari-hari, mereka berada di Nigeria, di seluruh. Malahan kalau kita contohnya kita sebagai staff SOIS ya, merantau contohnya ke London ke mana, dan kita akan boleh temui mereka dengan mudah. Mereka berada di kedutaan, pastinya itu adalah kaedah yang termudah untuk kita bertemu mereka. Dan mereka juga berada di international agencies di New York. Mereka ada di sana. Selain daripada itu, kejayaan berada di multinational corporation, company-company luar negara. Itu cukup prominent. Ada yang serve di PricewaterhouseCoopers, ada yang serve di Petronas. So ini adalah key indicator bahawa pelajar kita diterima. Pelajar kita mampu menyahut cabaran dan mampu cemerlang di luar sana, bersaing dengan mereka yang graduan daripada dalam negara dan mereka excellent. In the end, kita hargai mereka sebagai alumni yang menyumbang kepada SOIS. Wow. Tadi kita bawakan sedikit visual perbincangan dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak SOIS. Dan saya rasa pihak SOIS sendiri pun melalui UUM tidak akan terhenti untuk membuat penyelidikan baru. Apakah trend-trend terbaru yang dibawakan oleh perancang. So dari sudut perancangan mungkin jangka pendek dan jangka panjang SOIS untuk saat ini, kalau ada doktor boleh kongsikan dengan kita? Untuk perancangan jangka panjang SOIS,
saya lupa ingin sebutkan tadi bahawa kita sangat menekankan kerjasama industri. Baik. Malah kita melantik wakil-wakil prominent daripada industri. Sebagai contoh, fellow dan profesor adjung kita. Kita ada 2 orang profesor adjung iaitu Tan Sri Ghazali Sheikh Abdul Khalid yang merupakan mantan pengurusi Axiata Group dan mantan duta besar Malaysia. Dan yang kedua, kita ada Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz, CEO kepada Matrade. Baik. So kedua nama ini adalah nama besar di negara kita yang saya yakin dapat merapatkan jurang di antara universiti dan juga industri. Dan manfaat itu akan sampai kepada pelajar. Mereka dapat menguasai ilmu dan juga melihat bagaimana secara praktikalnya ilmu itu boleh dapat diaplikasi di luar sana. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita sentiasa menilai program kita untuk memastikan dia sentiasa selari dengan kehendak semasa. Dan inilah yang kita tekankan, juga menepati kriteria piawai yang ditetapkan oleh MQA. Dan yang ketiga ingin saya tekankan adalah tentang maklum balas yang kita terima dari masa ke semasa daripada pelbagai pihak, our stakeholders, alumni-nya, industrinya, golongan pakarnya. Dan itu kita lakukan secara berterusan untuk menjamin program-program akademik di SOIS sentiasa jika ditawarkan akan menepati kehendak pasaran, kehendak stakeholders, juga memenuhi aspirasi negara. Itu saya rasa sangat penting kita tak lupakan bahawa program ini mesti akhirnya bermatlamat untuk memajukan negara, menjamin kelestarian, mungkin inisiatif untuk membangunkan modal insan. Ini saya rasa elemen-elemen yang kita tekankan dari masa ke semasa dalam proses kita merangka strategi untuk membangunkan SOIS. Betul. Bila sebut tentang trend perubahan semasa tu, dia berlaku pada semua. Yeah. Saya ingat dulu masa kita kecil-kecil dulu lain trend cara kerjanya. Oh, aku bila besar nak jadi ni. Tapi bila zaman belajar, okey ini. Dan ada satu trend teknologi itu disukai oleh ramai. Dan sekarang mungkin trend dalam sudut artificial intelligence dan sebagainya. Tetapi ia tidak menidakkan elemen-elemen hal ehwal antarabangsa yang SOIS mahu tampilkan. Baik, berbaki 5 minit lagi kalau kita boleh bagi ruang kepada pensyarah sekalian untuk berkongsi. Kalaulah mungkin yang mendengar kita sekarang ni yang betul-betul berminat nak sambung dalam bidang ni, mereka baru sambung habis belajar contohnya Dr. Syazwani. Apa laluan yang patut mereka ceburi? Sebab ini ijazah. Mereka kena ada plan A, plan B dan sebagainya. Jadi kalau dah lepas SPM contohnya, apa laluan terbaik untuk mereka lalui nak masuk ke hal ehwal antarabangsa? Okay, terima kasih Encik Syahril. Menarik soalan tu. Saya dulu lepas habis belajar pun tertanya-tanya nak jadi apa, nak masuk apa. So kepada adik-adik yang dah habis SPM, dia fikir tertanya-tanya nak belajar apa lepas ni. First mungkin boleh sambung ke matrikulasi dulu. Okey. Sebab untuk Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa kami menerima pelajar lepasan STEM, STPM, SPM, dan juga matrikulasi. So pelajar selepas habis SPM boleh melalui matrikulasi dulu atau boleh pergi STPM ataupun STEM. Dan lepas tu kalau berminat dengan hal ehwal antarabangsa, berminat nak jadi duta, diplomat, pegawai takbir dan diplomatik, boleh apply secara UPU lah. Kami juga ada offer open channel sebenarnya kepada pelajar-pelajar yang mungkin tidak boleh nak minta melalui UPU. So, kita juga menawarkan platform open channel. Okay, so come and join us. Student akan gembira belajar subjek ni. Subjek ini saya nak promote lah kan. Program ni sangat menarik. Dia lain daripada yang lain. Saya tahu di universiti ada banyak program accountancy yang menarik bagi saya juga. Saya dulu nak jadi doktor. Doktor juga sekali. Doktor lain lah kan. Tapi bila tengok program sarjana muda hubungan antarabangsa, saya terfikir apa yang kita akan belajar. Something different. Something that kita tak akan dapat daripada tempat lain lah. Yang lain-lain tu additional value yang kita belajar daripada tempat lain, tapi program ni sangat khusus kepada hal ehwal antarabangsa, politik, apa yang terjadi dekat Ukraine, Baki ada mention, jadi dekat Iraq, itu yang kita ajar dalam kelas, keganasan, isu-isu pelarian, so benda-benda yang something yang kita jarang come across, tapi insyaAllah kalau belajar dalam program ni, boleh dapat belajar semua benda tu lah, insyaAllah. Saya jujurnya baru tengah sambung belajar sarjana Science of Multimedia Journalism. Bila sebut tentang sains politik tadi, rasa macam teringin pula nak tahu. Second master. Boleh. Yang tu menguji semangat pula tu. Okey, untuk perniagaan antarabangsa pula, mungkin apa yang boleh dititipkan, terutama mereka yang berminat dalam elemen bisnes?
Okey, Cik Syarif, kalau untuk calon-calon yang berminat untuk menyambung pengajian dalam perniagaan antarabangsa, untuk lepasan SPM sama saja sebagaimana Dr. Syazwani telah maklumkan tadi, calon-calon perlu melalui proses memasuki peringkat matrikulasi untuk pelajar lepasan SPM. Kemudian pelajar yang mempunyai sijil STPM ataupun sijil tinggi agama pun boleh, dan pelajar-pelajar diploma juga boleh memohon untuk ijazah sarjana muda perniagaan antarabangsa. Manakala untuk master, untuk program master, pelajar perlu mempunyai ijazah sarjana muda, sekurang-kurangnya memiliki 2.75 untuk CGPA untuk lepasan untuk masuki program master untuk perniagaan antarabangsa. Dan untuk pelajar PhD, kebiasaannya perlu memiliki ijazah sarjana dalam bidang yang berkaitan untuk menyambung pengajian di peringkat doktor falsafah. Baik, itu dia. Dan doktor, sebagai penutupnya mungkin ada sesuatu yang doktor nak titipkan, terutama yang tengah belajar sekarang ni. Ini penting juga. Saya suka sebut semangat dan usaha pelajar tu sebenarnya yang menentukan letak duduk beliau selepas ini. UUM sediakan platform, pengajar dah bagus, ada kolaborasi, tapi akhirnya kalau pelajar tu sendiri tak maksimalkan fasiliti yang ada, maka itu satu kerugian yang besar. Mungkin dari sudut pendidik lah. Sebagai mungkin kata-kata terakhir, daripada kami di sini, sebenarnya SOIS menawarkan peluang yang cerah kepada anda, dan kita memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk explore satu area yang menarik, yang memberi peluang kepada pelajar untuk lebih berdaya saing. Bukan setakat di peringkat lokal, domestik, tapi juga di peringkat antarabangsa. Dan elemen antarabangsa itu menjadi key atau kata kunci unik di SOIS yang kita tampilkan dalam bentuk dua program utama di sini, iaitu program haluan antarabangsa dan pendidikan antarabangsa. Dan telah didengarkan tadi bagaimana graduan kita berada di merata tempat. Dan saya yakin tuan-tuan, adik-adik yang mencertai SOIS, inilah kami, inilah yang kita boleh tawarkan, dan insya-Allah bersama kami, datanglah bersama kami, sertai kami. Kita akan cuba rangka masa depan itu bersama-sama untuk kejayaan yang lebih baik. Yang penting lagi ialah untuk menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Bakri bin Mat, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa SOIS. Tengahnya Dr. Syazwani Syukri. Siapa nak belajar dengan Dr. Syazwani boleh dari program sarjana muda hal ehwal antarabangsa, dan juga di sebelah saya Dr. Nurliza Hamir Basah dari perniagaan antarabangsa. Baik, saya katakan eye opener lah. Dia macam buka minda dan mata kita sekejap bila kita tengok program-program yang dibawakan. Dan kalau tuan-tuan dan puan perasan, kalau kita boleh bagi visual master camp sekejap, saya nak tunjukkan ni. Cuba baca. University di Rimba Hijau. Betul. Tuan-tuan dan puan, di dalam Rimba Hijau ini ada gedung ilmu yang sangat hebat, dan gedung ilmu inilah yang akan membawa tuan-tuan dan puan ke pentas antarabangsa melalui kepakaran yang ada pada hari ini. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk SOIS, Pusat Pengajian Antarabangsa, dan terima kasih atas perhatian anda melalui Hello Sintok pada hari ini. Dan insyaAllah di episod-episod yang akan datang, banyak lagi bidang-bidang pengajian yang kita akan bawakan, dan kita akan bagi pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi saya Syarif Surapudi melaporkan tirai. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hello Sintok.